Ulama Syekhul Azhar berfatwa menyokong tindakan tentera Mesir. Sebab itu Allah menamakan ulama yang mengharapkan habuan dunia seperti dengan anjing, seperti dengan anjing, seperti dengan anjing, seperti dengan anjing. Famazaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhas atau tatruku yalhas. Bandingan orang-orang agama yang menjual agamanya seperti anjing. Jika sekiranya kamu pergi kepadanya, dia menghulurkan lidah, menjelirkan lidah. Jika kamu meninggalkannya, dia tetap menjelirkan lidah. Kerana kepanasan dalaman diri anjing yang terpaksa sentiasa melepaskan haba dalaman dirinya. Jika dia tutup lidah, dia mati. Maka ulama yang meluap-luap dunianya sentiasa menjelirkan lidahnya untuk mendapatkan habuan dunia yang sedikit. Tadi saya telefon guru saya, Syekhuna Ahmad Mamduh Bidhullah Ta'ala. Lama-lama tak telefon. Pas saya balik ni saya tak telefon lagi. Baru telefon saat ni. Dan kemudian saya tanya kepada dia mauqif Syekhul Azhar berkenaan dengan peristiwa yang berlaku sekarang di Mesir. Dan sebab tersebar macam-macam berita dalam internet, kata Syekhul Azhar terlibat dalam menyokong Sisi dan sebagainya. Syekh terang panjang pada saya tadi berkenaan dengan kaedah yang ulama sebut. Rupanya Syekhul Azhar, saya cerita di sini lah. Ini untuk pengetahuan. Syekhul Azhar ni dia tidak akan menyokong sekali-kali kezaliman. Tapi dia menggunakan kaedah yang ulama sebut dalam kitab Imamul Haramain. Masalah dipanggil Imamatul Uzm. Ada dipanggil Azmul Hakim dipanggil. Ataupun Imamah Al-Mutaghallib. Maksudnya pemberontak yang telah menggulingkan pemerintah yang sah, kemudian dia ambil pegang pemerintahan. Adakah sah di sisi syarak ataupun tidak? Hak ni yang dipegang oleh ulama. Maksudnya Syekhul Azhar bukan keluar dengan nafsu, dia keluar dengan apa yang disebut oleh ulama dulu. Imamul Haramain dah sebut dalam kitab dia. Saya tak ingat nama kitab dia Syekh sebut. Syekh kata kalau kamu nak rujuk, buka kitab Imamul Haramain. Sebab tak semua kitab sebut benar ni. Hanya Imamul Haramain yang sebut tentang benar ni. Kata Syekh sebut tadi kepada saya, Syekh saya yang sebut tadi ni, dia ni Amin Fatwa Darul Ifta, Ketua Bahagian Lajnah Penyelidikan, Syekh Ahmad Mamduh. Dan dia Syekh yang banyak mentarbiah saya. Banyak keluar dengan saya, banyak pergi musafir dengan saya bukan saya dengan saya musafir dengan dia. Lagi banyak dia keluar dengan saya pula. Siapa guru ni? Saya murid, dia guru. Jadi saya banyak keluar dengan dia. Dia banyak kalau kadang-kadang dia telefon saya, kata ada masa tak sekarang mai ke rumah saya. Saya pun pergi rumah dia di Muqattam, dekat dengan rumah Syekh Yusri. Saya pergi ke rumah dia. Sampai rumah dia suruh bawa kitab. Bawa kitab Sab'ah Kutub Mufidah. Saya pun bawa kitab Sab'ah Kutub Mufidah. Sampai di rumah dia kata naik kereta. Naik kereta daripada rumah dia tu, dia bawa kereta sampailah ke rumah saya balik. Saya mai tadi naik teksi pergi rumah dia. Lebih kurang dalam 10-15 minit. Tunggu teksi apa semua tu. Sampai di rumah dia suruh naik kereta dia pula. Sampai pula di rumah saya pula. Dia hantar ke rumah saya pula. Dalam kereta dia suruh saya baca kitab. Buka lampu, saya baca kitab. Saya baca sampai di dekat rumah saya, lepas tu berhenti. Okey, habis kitab. Dah nak selesai. Baca, selesai. Lepas tu dia syarah. Sambil bawa kereta sambil dia syarah. Dia bawa pun jalan jauh. Pusing kot jalan jauh sikit sebelum sampai rumah saya. Bila tu kereta dia kata, puas dah kan ni, dapat dah kelas. Sebab ni dah lebih kurang seminggu saya tidak ada kelas dengan dia. Kemudian dia kata okey. Dia kira okey dah, satu line kira okey dah tu. Dia syarah. Kemudian kita macam ni juga yang Syekh Ali buat pada aku, dia kata. Syekh Ali Jumaah Mufti Masayat buat pada dia macam tu juga. Dia dulu dengan Syekh Ali rapat, selalu naik kereta dengan Syekh Ali, dia baca kitab dengan Syekh Ali. Jadi dia kata aku buat benda yang sama pada hang. Dia kata, baca kitab balik dengan hang dalam kereta juga. Syekh ni cerita kepada saya tadi, dia sebut apa? Dia kata sebenarnya Syekhul Azhar menggunakan kaedah yang ulama guna, yang ulama-ulama dahulu guna, masalah imamatul mutaghallib. Imam pemerintah yang menggulingkan pemerintah yang sah. Adakah dia dikira sah di sisi syarak? Mengikut pandangan Imam Haramain sah di sisi syarak. Sah, dia dapat pegangan negeri tersebut. Maksud dia dapat pemerintah itu sah. Tapi bukan bermakna kita boleh redha dengan masalah tersebut. Bukan bermakna kita redha dia, tak apalah, sudah tak ada masalah. Khalas. Nah, lepas ni tak payah lawan dah. Bukan mesti gitu maksud dia. Yang dipegang oleh Syekhul Azhar sebenarnya, bila mana imamatul mutaghallib, imam yang mana mengambil dengan cara pemberontakan, dia ambil dengan cara tak betul dah. Tapi sah di sisi syarak, sah di sisi syarak. Dan tugas bagi ulama pada ketika tersebut adalah haqnud dima, menjaga darah umat Islam pada ketika tersebut. Kerana tu Syekhul Azhar berpegang dengan pandangan, dia kata apa? Jangan lawan dengan mereka ni. Bukan menyokong, tapi dia nak jaga darah umat Islam. Hak tu tujuannya.
Dan untuk pengetahuan, tadi saya ada kawan saya telefon daripada Mesir. Saya tanya kepada dia betul-betul masalah di Mesir ni macam mana. Dia kata sebenarnya Syekhul Azhar dalam tempoh selepas berlaku pembunuhan, waktu semayang 50 orang tu, Syekh Azhar tidak keluar rumah. Antara yang disebut oleh sebahagian ulama di Al-Azhar, mauqif ataupun pegangan Syekhul Azhar ketika mana berlaku benda yang tidak disetujui, maka dia tidak akan keluar rumah. Salah satu daripada bentuk dia tidak bersetuju dengan suatu benda yang dilakukan oleh kerajaan, dia tidak akan keluar rumah. Maka dia tidak keluar rumah. Tak lama kemudian keluar kenyataan daripada Syekhul Azhar, seolah macam Syekhul Azhar menyuruh untuk rakyat menyokong tentera dan turun ke medan untuk bersama-sama dengan tentera, seolah-olah begitu. Dan yang mengeluarkan kenyataan tadi adalah Azhar sendiri. Dia kata cuba tengok balik mau Syekh Azhar punya laman web. Laman web Syekhul Azhar sendiri. Jangan tengok Azhar punya, Syekhul Azhar sendiri. Dalam tu ada kenyataan penuh Syekhul Azhar. Dan kalau dibaca, tidak ada satu pun perkataan Syekhul Azhar suruh turun. Dan tidak ada satu pun perkataan dia suruh untuk menyokong tentera. Malah dia minta jangan berlaku pertumpahan darah pada hari tersebut. Hak tu ini minta. Sebab tu saya sebut betul-betul, benda ni fitnah bapak semua, jaga sungguh-sungguh mulut kita. Pelajar di Azhar sekarang ni, masya-Allah tabarakallah, cukup laju. Lah ni Syekhul Azhar menjadi bahan mulut depa lah ni. Berkutuk Syekhul Azhar, dia sudah kira lah. Kata ulama apa sokong kezaliman. Sebab tu bila saya dengar balik ulama-ulama cakap, ulama kata dia tidak menyokong kezaliman. Sekali-kali dia tidak akan sokong kezaliman. Mana ada ulama sokong zalim? Tapi ulama berpegang dengan kaedah yang Imamul Haramain pegang untuk menjaga darah umat Islam pada kita tersebut. Lepas tu Syekh tanya kepada saya nak tanya kepada kamu lebih tahu tentang orang-orang yang duk kata kat Syekhul Azhar, mereka lebih tahu tentang situasi Mesir ataupun Syekh yang sudah lama duduk di Mesir tu? Kadang dia ni orang yang tengok dengan politik Mesir dan sebagainya. Mana lebih lama, mana lebih tahu tentang politik tadi? Kamu lebih tahu ke ataupun dia lebih tahu dalam masalah tersebut? Dan dia lebih kenal ni, pok-pok ni, hak buat ni. Depa ni akan buat apa saja untuk bunuh orang, dan ini memang berlaku. Lepas tu dia menggunakan hujah, kata askar menggunakan bangunan Azhar untuk tembak orang, naik atas bangunan Azhar. Jadi bermakna Syekhul Azhar redha dengan perkara tersebut. La ilaha illallah. Kalau kita pergi ke Azhar, kita sendiri tahu siapa jaga pintu Azhar. Polis yang jaga pintu Azhar. Dan siapa nak masuk pintu Azhar, tak pernah orang tanya apa. Kita nak masuk, nak keluar, ikut suka. Baik kalau polis askar waktu tu, dah lah keadaan kacau bilau. Askar naik atas bangunan, adakah tu dengan keredaan Syekhul Azhar? Tak mesti. Yang ni yang fitnah lah. Hak ni kata fitnah akhir zaman. Baik-baik kita jaga mulut kita daripada kita tersilap cakap. Saya alhamdulillah tidak langsung saya komen berkenaan perkara tersebut sepanjang berlaku peristiwa ni. Hanya saya minta jangan laknat Syekhul Azhar. Saya tidak setuju dengan apa yang Syekhul Azhar buat ketika dia masuk dalam perbincangan. Tapi lepas benar saya dengar Syekh sebut tadi ni, saya rasa ada juga munasabah dia masuk dalam perbincangan tersebut. Hak 3 Julai dia masuk sehingga menyebabkan Mursi digulingkan, bukan bermakna dia bersetuju dengan Mursi diguling. Tapi dia tahu puak ni akan buat apa saja untuk mendapatkan balik jawatan tersebut. Dan yang paling pentinglah ni menjaga nyawa umat Islam. Nampak? Dan Syekh sekali-kali tidak menyokong dan tidak mengatakan bahawa perkara yang berlaku begitu. Saya minta maaf, pelajar Azhar ada yang keluarkan kenyataan dalam Facebook. Dia sebut, kata Azhar tidak keluarkan kenyataan selepas mana dibunuh 100 orang di depan Al-Azhar. Depan Al-Azhar Hayu Sadis, tempat pelajar perubatan, pelajar di Rosat Islamiah apa semua belajar. Bukan tempat kami di Sayyidina Hussein. Dia kata dibunuh 100 orang itu. Dan ni naik 200 orang. 200 orang dibunuh, ditembak oleh sniper. Ni dada kepala kena tembak. 200 orang. Dia kata Azhar tidak keluarkan kenyataan. Dia tulis pada pukul 2 petang. Azhar keluarkan kenyataan pukul 4 petang. Kenapa tulis cepat sangat? Kenapa buat spekulasi cepat sangat kepada Azhar? Dan Azhar tulis dah tidak bersetuju dengan perkara tersebut dan minta untuk pihak tentera Allah SWT buatlah apa-apa yang patut untuk jangan buat benda begitu lagi. Nampak? Saya cuma sebenarnya Syekh sebut, saya cerita kepada orang, bagi tahu balik macam mana Syekhul Azhar sebenarnya. Nah, saya bimbang lah ni kalau kita pertahan. Saya pertahan Syekhul Azhar, orang kata saya ni menyokong Sisi kepala otak apa. Aku kalau Sisi tu main sini pun aku sepak kepala dia. Nah, kan nak kata betul sungguh. Dan kalau kata Sisi tu ada di sini, kita pun akan buat. Nah, maksud kita tangkap dia lah kalau kata ni. Hukuman balik sebab dia dah bunuh ramai orang lah ni. Tapi ulama ni tengok dia berpandangan macam mana. Dia pandang dengan melihat pada masalah orang yang lebih besar. Dia bukan pandangan orang jahil.
Sebab tu saya sebut baru ni di rumah Tuan Haji Hisham. Terkeluar dalam kepala saya nak keluar kisah tersebut. Akhir zaman nanti akan ada peristiwa fitnah akhir zaman yang paling besar adalah ketika mana Dajjal keluar. Waktu Dajjal keluar, dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi sebut ada dua orang malaikat yang mana akan duduk di sebelah kanan dan kiri Dajjal. Ketika Dajjal bercakap, ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Waktu Dajjal sebut aku ni Tuhan, malaikat yang sebelah kanan, kata Nabi, malaikat ni berupa dengan seorang Nabi. Dua orang malaikat ni muka macam Nabi, tapi aku tak cerita Nabi mana. Nabi kata, malaikat yang pertama sebelah kanan malaikat Dajjal, malaikat ni akan kata apa bila Dajjal sebut ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Maka malaikat yang sebelah kanan kata kadzabta, hang pembohong. Malaikat sebelah kiri kata, tapi yang nak jadi masalahnya, bila disebut oleh malaikat belah kanan kadzabta tadi, orang tak dengar. Ditutup pendengaran manusia pada ketika itu. Yang hanya manusia dengar adalah belah kanan, yakni saddaqta, kamu benar. Padahal yang benar ni, malaikat kata belah kanan ni, kiri ni, bukan nak kata kat Dajjal. Dia nak membenarkan malaikat sebelah kanan tadi. Bila malaikat ni kata kamu bohong, malaikat belah kiri kata kamu benar, yakni kamu wahai malaikat yang belah kanan, kamu benar kalam kamu. Memang dia ni pembohong, tapi bahasa Arab kan pendek, saddaqta. Jadi orang dengar saddaqta tu saja. Maka waktu tu intishar fitnah yang sangat besar, orang beriman dengan Dajjal pada ketika itu. Ini Nabi sebut. Dan orang yang terselamat hanyalah orang yang terselamat dari fitnah pada waktu itu. Saya bimbang lah ni dia zaman Dajjal. Dajjal dah banyak lah ni, Dajajilah dipanggil. Nabi kata tidak akan zahir kiamat bagaimana tidak keluar 30 Dajjal. Nampaklah? Bila dikira balik oleh ulama, dah kebanyakan Dajjal dah keluar dah. Pokok Dajjal keluar dah. Dan bila mana berlaku macam Syekhul Azhar berlaku kepada Syekhul Azhar ni, orang melawan dengan ulama, lawan kata kepada Syekhul Azhar dan sebagainya. Hak ni dalil fitnah yang sangat besar. Dan disebut oleh Al-Imam Bajamal dalam kitab dia, Al-Imam Muhammad Bajamal dalam kitab Nasaih Maqalud Nasihin, dia kata apa? Antara dalil akan dihancurkan umat pada zaman tersebut adalah bila mana lidah mereka cepat mengutuk dan juga mencerca para alim ulama pada waktu itu. Maka Allah akan hancurkan umat pada waktu itu. Dan bila hancur umat pada waktu itu, maka Dajjal akan turun pada ketika tersebut dan akan membenarkan umat tersebut. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu saya kata jaga-jaga lidah kita daripada tersilap cakap. Lebih baik kita berbaik sangka dengan ulama-ulama kita ni, kerana dia ulama min ulama'il Islam.